Ya, kami daripada syarikat X. Aduan, baiklah. Saya akan kemukakan aduan ini untuk tindakan susulannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang penyelidikan dan pembangunan? Ayuh saksikan video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk penyelidikan dan pembangunan atau lebih dikenali sebagai R&D. Nama saya Wan Nur Amira binti Wan Azhar dan rakan-rakan saya yang lain iaitu Saya Nurul Syazana binti Roslan 1717162. Nama saya Andur Syahira binti Cik Muhammad, nombor matrik 1725064. Nama saya Nur Farhuda binti Basir 1719590. Baiklah, saya merupakan pembentang pertama iaitu Wan Nur Amira ingin membentangkan dengan lebih lanjut tentang penyelidikan dan pembangunan serta jenis-jenisnya. Apakah itu penyelidikan dan pembangunan? Penyelidikan dan pembangunan atau lebih dikenali sebagai R&D, Research and Development, merupakan satu aktiviti yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi menciptakan produk ataupun servis yang baru. Aktiviti korporat yang dijalankan oleh syarikat-syarikat ataupun kerajaan terutamanya dalam membangunkan perkhidmatan baru atau produk serta memperbaiki perkhidmatan ataupun produk yang sedia ada. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan pembangunan adalah merupakan satu asas pendidikan untuk memperbaiki, menambah baik ataupun menghasilkan sesebuah produk atau servis yang baru. Bukan itu sahaja, penyelidikan dan pembangunan juga merupakan tahap pertama pada perkembangan perkhidmatan baru yang berpotensi atau proses pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahawa setiap produk atau servis yang ingin dilancarkan oleh sesebuah organisasi perlulah menjalankan penyelidikan dan pembangunan sama ada dari segi permulaan ataupun selepas penghasilan produk tersebut. Hal ini bagi memastikan penghasilan dan pengeluaran produk ataupun servis itu berada dalam keadaan baik serta setiap produk yang dihasilkan berpuas hati. Terdapat dua model utama dalam jabatan Research and Development ataupun pendidikan dan pembangunan ini dan ianya dikendalikan oleh jurutera. Menurut artikel Aerospace and Defense, Inventing and Selling the Next Generation, terdapat dua jurutera yang terutamanya yang ditugaskan untuk penyelidikan ini. Yang pertama, jurutera yang ditugaskan untuk terus membangunkan produk-produk yang baru. Contohnya, penghasilan terhadap produk baru di bawah jenama yang sama. Kita boleh lihat perkembangan sesebuah syarikat kecantikan misalnya. Apabila sesebuah syarikat itu pada permulaannya mungkin dia menghasilkan pencuci muka sahaja, namun selepas itu dalam penghasilan dan kejayaan yang dicapai, dia juga boleh menghasilkan pelbagai lagi produk seperti pelembab dan alat solat. Yang kedua dikendalikan oleh jurutera dan
ditugaskan untuk penyelidikan gunaan dalam bidang saintifik dan teknologi yang mungkin akan memudahkan masa hadapan sesebuah pembangunan produk itu. Misalan, pembaharuan dari segi tekstil dan penghasilannya dengan penambahbaikan daripada sesebuah produk itu. Seterusnya, terdapat 3 jenis serta fasa dalam penyelidikan dan pembangunan ini. Yang pertama ialah penyelidikan asas, yang kedua penyelidikan gunaan dan yang terakhir ialah penyelidikan pembangunan. Ayo saya terangkan setiap daripada satu itu. Yang pertama merupakan penyelidikan asas. Penyelidikan asas ini bertujuan sebagai memberi pengetahuan dan pemahaman kepada syarikat yang lebih baik mengenai masalah tertentu dan bagaimana untuk mengatasinya. Penyelidikan asas ini merupakan penyelidikan yang memfokuskan kepada teori berbanding praktikal. Hal ini terutamanya bertujuan untuk memahami sesuatu fenomena, masalah, konsep, kajian dan kes berdasarkan kajian-kajian lepas. Seterusnya, ia juga sangat penting dalam memberi gambaran, matlamat dan menjelaskan prinsip-prinsip asas mengenai sesuatu. Kemudian, maklumat yang diperolehi dan digunakan pada kajian yang akan datang. Terutamanya, penyelidikan asas saling berkait dengan penyelidikan gunaan kerana mampu menyediakan maklumat asas untuk kajian berbentuk gunaan. Seterusnya, jenis penyelidikan yang kedua ialah penyelidikan gunaan. Penyelidikan gunaan ini menyediakan kajian secara tinjauan dan menentukan kemungkinan penggunaan untuk hasil penyelidikan asas yang sebelumnya. Seterusnya, dia juga mampu mencari cara baru untuk mencapai tujuan tertentu. Ia juga merupakan penyelidikan yang dilaksanakan untuk memahami masalah semasa serta mencari kaedah baru dalam menyelesaikan masalah tersebut. Umumnya, dapatan kajian gunaan digunakan untuk mengatasi atau menyelesaikan sesuatu masalah dengan segera yang boleh digunakan oleh individu, kumpulan ataupun sesebuah organisasi bagi mengurangkan masalah tersebut. Seterusnya, syarikat seterusnya dapat menggunakannya untuk mengetahui bagaimana cara untuk mereka memenuhi keperluan pelanggan dan industri. Dan kajian-kajian jenis penggunaan ini selalunya mempunyai penaja seperti di bawah kementerian, jabatan atau persatuan, organisasi swasta awam dan sebagainya. Yang terakhir merupakan penyelidikan pembangunan. Pada fasa ini, penyelidikan akan dijalankan secara praktikal. Setiap kerja projek yang dijalankan adalah secara sistematik yang menggunakan pengetahuan sedia ada yang diperoleh daripada pendidikan atau pengalaman praktikal untuk membangunkan produk, perkhidmatan ataupun servis yang baharu. Tugas utama yang memainkan peranan dalam penyelidikan pembangunan ini merupakan jurutera dan pasukan pembuatan. Setiap jurutera dan pasukan pembuatan dapat menghidupkan idea sebelum produk baru ini dijual di pasaran. Proses baru yang dihasilkan oleh penyelidikan pembangunan ini dapat digunakan oleh syarikat untuk memasarkan produk mereka, seterusnya menjadikan produk mereka lebih baik dan efisien. Secara jelaslah, segala proses pembangunan serta penghasilan akan diselidik terlebih dahulu berdasarkan pendidikan asas dan pendidikan gunaan dan seterusnya akan membentuk produk yang lebih baik dan berkualiti. Terima kasih. Seterusnya mempersilakan sahabat saya yang seterusnya untuk membentangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazana. Saya akan menyambung kepada kepentingan penyelidikan dan pembangunan. Kepentingan penyelidikan dan pembangunan yang saya sertakan ada 6. Yang pertama ialah penghasilan barang kreatif. Yang kedua, peningkatan produktiviti. Yang ketiga, mewujudkan tenaga manusia berkemampuan. Yang keempat, peluang memperkukuhkan ekonomi. Yang kelima, memenuhi keperluan pengguna. Dan yang keenam, membangunkan industri yang sedia ada. Saya akan menerangkan di slide seterusnya. Seterusnya, saya akan menerangkan secara rinci kepentingan R&D. Dalam sebuah kajian, reka bentuk
pembangunan dalam penyelidikan oleh Fairuzah tahun 2019, terdapat 4 kepentingan pendidikan dan pembangunan. Yang pertama ialah penghasilan barang yang kreatif. Pendidikan dan pembangunan akan menghasilkan barangan yang kreatif dan inovatif. Sebagai contohnya, Malaysia mampu menghasilkan lampu bijak smart lamp yang dapat padam dan menyala secara automatik. Lampu ini kini dihasilkan secara besar-besaran di seluruh dunia. Pasarannya meluas kerana keistimewaannya. Pendidikan dan pembangunan Jerman pula berjaya menghasilkan beg udara airbag dalam kereta. Beg udara ini dapat melindungi pemandu dan penumpang daripada terhentak pada badan kereta semasa kemalangan. Dengan ini, keselamatan pemandu dan penumpang lebih terjamin. Kini, beg udara ini digunakan secara meluas dalam semua industri automobil. Kepentingan yang kedua ialah peningkatan produktiviti. Penyelidikan dan pembangunan dapat meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos pengeluaran. Misalnya, Mardi melalui penyelidikan dan pembangunan banyak menghasilkan bangka padi yang bermutu tinggi. Misalnya, MK188 dan MK189. Tembusaran padi ini yang cepat, hasilnya lumayan serta berkualiti. Daya tahannya terhadap penyakit yang tinggi. Oleh itu, hasil yang tinggi akan menambah pendapatan petani di samping memenuhi permintaan rakyat Malaysia. Melalui R&D, robot juga dihasilkan untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Robot boleh melakukan kerja dengan lebih cekap tanpa dipengaruhi oleh emosi dan keletihan seperti manusia. Kos pengeluaran juga dapat dikurangkan. Kepentingan yang ketiga ialah mewujudkan tenaga manusia berkemampuan. Malaysia telah memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi melalui koridor raya multimedia, menggalakkan pembangunan industri teknologi maklumat serta mewujudkan tenaga manusia yang berkemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Generasi muda seharusnya mampu untuk memiliki ilmu pengetahuan dan kemahiran selaras dengan tuntutan suasana ekonomi semasa. Pembangunan tenaga manusia akan menjadi kunci kepada kejayaan negara pada alam baharu. Pengeluaran pelbagai sektor ekonomi serta daya saing negara dalam pasaran global akan ditentukan oleh kecekapan dan kemampuan tenaga pekerja, pengurus, pentadbir dan juga penyelidik untuk menggerakkan ekonomi negara. Dan kepentingan penyelidikan dan pembangunan yang keempat ialah peluang memperkukuhkan ekonomi. Proses globalisasi akan menular ke dalam masyarakat dan ekonomi Malaysia melalui lebuh raya maklumat serta memberi peluang untuk memperkukuhkan ekonomi. Hal ini menggalakkan para saintis dan penyelidik untuk membangunkan inisiatif baharu dalam bidang-bidang pendidikan, perubatan, teknologi dan bioteknologi yang berpotensi dimanfaatkan di peringkat global sekaligus menaikkan imej Malaysia di mata dunia. Seterusnya, manakala menurut Wal, Bernstein dan Subramaniam tahun 2001, penyelidikan dan pembangunan dijangka dapat membantu membangunkan industri yang sedia ada dengan pembaikan teknologi dan seterusnya mempertahankan daya saing dalam pasaran. Manakala menurut Boyer tahun 2002, kepentingan penyelidikan dan pembangunan dapat membantu inovasi teknologi untuk menghasilkan produk serta perkhidmatan baharu yang akan memenuhi keperluan pengguna. Seterusnya saya akan sambung kepada standard pengeluaran. Akhir sekali, saya akan menerangkan berkenaan dengan standard pengeluaran. Standard pengeluaran merupakan ukuran prestasi yang perlu dicapai di bahagian pengeluaran syarikat. Dalam standard pengeluaran ini, saya akan ulas dua perkara, iaitu ISO dan TQM. ISO, International Organization for Standardization, iaitu organisasi antarabangsa untuk standard. Dalam ISO, standard dan piawaian bertulis menerangkan elemen-elemen yang perlu ada dalam sistem pengurusan kualiti sesebuah organisasi. Syarikat perlu mematuhi ISO semasa mendokumentasikan hal-hal berkenaan dengan syarikat. ISO telah menetapkan satu standard yang perlu dipatuhi oleh semua organisasi supaya dapat mengelakkan masalah terjadi di kemudian hari.
Siri ISO 9000 digunakan di lebih 170 buah negara di dunia. Apa pula yang dimaksudkan dengan TQM? Total Quality Management, pengurusan kualiti menyeluruh. Pengurusan kualiti yang berasaskan falsafah kualiti dan kehendak pelanggan, penambahbaikan berterusan dan melibatkan penglibatan semua ahli syarikat. Perubahan secara menyeluruh kepada organisasi. TQM juga merupakan proses penyelidikan dan pembangunan berlaku di mana untuk menambah baik kualiti produk serta syarikat tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nurul. Baiklah, kita akan teruskan kepada proses penyelidikan dan pembangunan. Model AD merupakan model yang dicipta oleh Rosset pada tahun 1987 yang digunakan oleh mereka, produk atau servis. Model ini menunjukkan langkah demi langkah tentang keseluruhan proses yang digunakan dalam rangka untuk menghasilkan idea baru. Proses yang terperinci ini di dalam model ini membantu mereka produk menggunakan semaksima yang mungkin tentang keberkesanan dan kecekapan kepada produk dan idea baru yang dibina. Model ini terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama adalah A, iaitu analisis, D iaitu design atau reka bentuk, D development atau pembangunan, E implementation iaitu pelaksanaan, dan E evaluation iaitu penilaian. Baiklah, kita akan teruskan kepada penerangan setiap proses di dalam model AD ini. Yang pertama, analisis. Proses analisis iaitu fasa di mana menyelesaikan dan mengenal pasti masalah secara keseluruhannya. Peringkat ini berkaitan dengan mengenal pasti masalah dan cara penyelesaiannya. Masalah boleh dikenal pasti melalui pelbagai kaedah atau teknik. Contohnya, temu bual, pemerhatian, tinjauan, soal selidik dan sebagainya. Antara perkara yang dilakukan dalam fasa ini adalah memperjelaskan masalah, mengenal pasti sumber masalah dan menentukan penyelesaian masalah. Tujuan proses ini adalah untuk memastikan reka bentuk atau produk yang akan dihasilkan menepati atau memenuhi keperluan pengguna yang sebenar. Menurut Baharudin 2001, bagi mengenal pasti masalah-masalah yang berkaitan, beberapa analisis dilakukan. Terdapat beberapa aspek yang akan dilakukan. Contohnya, menganalisis tinjauan yang dilakukan dengan mengenal pasti masalah yang menyebabkan produk tersebut tidak memenuhi keperluan pengguna. Seperti video pada awal tadi, pengguna telah melakukan aduan kepada syarikat berkenaan tentang ketidakpuashatian terhadap produk tersebut yang menyebabkan kulit mukanya tidak elok. Jadi, saintis yang mencipta produk akan menganalisis dan menganalisa tentang bahan yang menyebabkan masalah itu berlaku. Jadi, kesemua proses ini merupakan proses analisis dalam model AD. Yang kedua, proses reka bentuk iaitu fasa memindahkan maklumat selepas proses analisis ke lakaran fizikal yang digunakan semasa proses pembinaan. Proses ini adalah di mana pengkaji atau pencipta melihat dan memahami semula objektif yang dicipta. Projek atau produk akan dikaji dan disemak semula mengikut maklum balas yang diterima. Selain itu, pada fasa ini mereka juga akan mengaplikasikan reka bentuk kepada visual, seperti menggambarkannya ke dalam sesuatu yang boleh dilihat, seperti lukisan 3 dimensi. Proses reka bentuk hendaklah bersifat sistematik dan spesifik. Jika dilihat di dalam video tersebut, saintis akan menghasilkan bahan yang baharu di dalam produk tersebut, dan yang penting adalah menepati kehendak pelanggan. Yang ketiga, proses pembangunan, iaitu fasa membangunkan dan membina produk sebenar. Fasa ini juga merupakan proses pembinaan dan penghasilan bahan yang diperlukan untuk mencapai objektif yang dilaksanakan. Kajian rintis juga akan dijalankan pada tahap ini bagi memastikan memenuhi kehendak pelanggan, di mana pengkaji akan melaksanakan kajian secara terhad seperti hanya kepada beberapa orang pelanggan sahaja. Produk yang dihasilkan dalam fasa ini juga
ialah hasil tindakan pelan lengkap yang menyenaraikan prosedur langkah demi langkah untuk melaksanakan sebarang perubahan. Contohnya, cara berhasilan produk tersebut, bahan apa yang diperlukan dahulu untuk dimasukkan. Selain itu, hasil tindakan pelan lengkap bagi keperluan yang diperlukan dalam penghasilan produk. Contohnya, bahan yang diperlukan, bekas untuk mengisi produk dan lain-lain. Fasa pembangunan ini juga perlu diberi perhatian kerana masalah boleh berlaku ketika projek dijalankan. Oleh itu, fasa pembangunan ini merupakan fasa yang penting bagi menjayakan projek yang dilakukan. Yang keempat ialah proses pelaksanaan atau fasa untuk menguji keberkesanan serta mengenal pasti kesilapan atau masalah semasa proses reka bentuk dan pembangunan. Di peringkat ini, produk yang telah disediakan akan digunakan dalam keadaan sebenar. Produk yang dihasilkan ini dikenali sebagai prototype. Produk yang telah disiap akan diuji kepada pengguna sebenar bagi mengenal pasti jika ada sebarang kesilapan semasa proses pembangunan produk berlaku. Sekiranya berlaku kesilapan, pembaikan akan dilakukan sebelum ia diserahkan sepenuhnya kepada pengguna sasaran untuk digunakan. Kesimpulannya, proses ini bertujuan untuk menguji keberkesanan serta melihat masalah-masalah yang tidak disedari sewaktu fasa reka bentuk dan pembangunan. Yang terakhir ialah proses penilaian, iaitu fasa untuk mendapatkan maklum balas pengguna terhadap keseluruhan produk. Penilaian adalah proses sistematik yang menentukan kualiti dan keberkesanan reka bentuk produk yang terdapat dalam produk akhir. Menurut Cosby 2001, bagi menjamin satu sistem berjalan dengan lancar dan mencapai objektif, penilaian harus dilakukan. Proses penilaian terdiri daripada dua bahagian, iaitu formatif dan sumatif. Jika berlaku sebarang masalah dalam kualiti produk yang dihasilkan, proses penyelidikan dan pembangunan akan diteruskan dan diulang semula bagi mencapai penerimaan produk tersebut kepada pengguna atau pelanggan. Seterusnya, kita akan beralih kepada contoh syarikat penyelidikan dan pembangunan. Terdapat banyak syarikat dan institusi yang ditubuhkan bagi menjalankan penyelidikan dan pembangunan. Hal ini bagi memastikan pencapaian dan kejayaan kepada produk atau servis yang dilakukan oleh setiap syarikat. Contoh bidang yang pertama ialah bidang teknologi. Yang pertama adalah SIRIM, Standard and Industrial Research Institute of Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 1975. SIRIM bertanggungjawab sebagai jentera untuk penyelidikan dan pembangunan dan memberikan pengiktirafan kualiti sesuatu bahan terutamanya dalam sektor teknologi. SIRIM merupakan syarikat milik penuh Kerajaan Malaysia. SIRIM ditubuhkan sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar pada tahun 1975. Seterusnya ialah MOSTI. MOSTI ialah Ministry of Science, Technology and Innovation. Ditubuhkan pada tahun 1973. MOSTI merupakan badan organisasi atau agensi oleh kerajaan. MOSTI juga bertanggungjawab untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi kemajuan sains dan teknologi ke arah menjana pengetahuan. Bidang yang kedua ialah bidang pendidikan. BPPP merupakan bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan yang ditubuhkan pada tahun 1963. BPPP merupakan sebuah agensi yang bertanggungjawab terhadap perancangan pendidikan kebangsaan. Visi agensi ini juga adalah menjadi peneraju kecemerlangan penggubalan dasar perancangan dan penyelidikan untuk pendidikan yang berkualiti. Seterusnya adalah NCDRC, National Child Development Research Centre. Ditubuhkan pada tahun 2006 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. NCDRC ini bergiat dalam penyelidikan dan pembangunan yang berkaitan dengan perkembangan didikan dan asuhan kanak-kanak. Selain itu, objektif agensi ini adalah meningkatkan kesedaran dan penglibatan masyarakat tentang kepentingan asuhan, didikan dan perkembangan kanak-kanak melalui program pembangunan latihan dan kemudahan yang disediakan.
Seterusnya adalah contoh dalam bidang pertanian. MARDI merupakan Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1969. MARDI berperanan menjalankan penyelidikan dan pembangunan dari segi sains teknikal, ekonomi dan sosial berkenaan tanaman, ternakan dan makanan. Tanaman yang diuruskan adalah semua jenis tanaman kecuali getah, kelapa sawit dan koko. LGM atau Lembaga Getah Malaysia ini ditubuhkan pada tahun 1998. LGM ini membantu pembangunan dan pemodenan industri getah Malaysia dalam semua aspek. Aspek tersebut termasuklah penanaman pokok getah, pengeluaran dan pemprosesan getah mentah, pembuatan barangan getah dan pemasaran getah. Contoh agensi atau syarikat terakhir adalah dalam bidang alam sekitar. Yang pertama adalah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Ditubuhkan pada tahun 1972, jabatan ini bertanggungjawab dalam penyelidikan dan pembangunan serta memelihara spesies hidupan liar. Selain itu, agensi ini turut membantu meningkatkan pengetahuan, kesedaran, pembangunan modal insan dan penglibatan masyarakat ke arah konservasi hidupan liar. Yang terakhir adalah FRIM, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. FRIM ditubuhkan pada tahun 1929. FRIM ini membantu daripada segi merancang dan melaksanakan penyelidikan dan pembangunan sektor perhutanan dan pemeliharaan sumber hutan. Selain itu, agensi ini juga menjana pengetahuan saintifik bagi pemahaman, pengurusan dan penggunaan sumber hutan kepada masyarakat. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Farah Huda untuk meneruskan pembentangan. Saya Nur Farah Huda binti Basir dan saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan tentang cabaran dan kesimpulan. Baiklah, kita pergi kepada cabaran. Cabaran pendidikan dan pembangunan terbagi kepada dua, iaitu yang pertama cabaran dalaman dan yang kedua cabaran luaran. Untuk cabaran dalaman adalah cabaran penyelidikan dan pembangunan yang berkaitan dengan hal dalaman syarikat sahaja. Manakala cabaran luaran merupakan cabaran penyelidikan dan pembangunan yang berkaitan dengan pihak luar syarikat. Kita pergi pula kepada cabaran dalaman. Cabaran dalaman terbagi kepada 4, iaitu yang pertama, sumber kewangan yang terhad. Kedua, kekurangan infrastruktur penyelidikan dan pembangunan. Ketiga, kekurangan tenaga mahir. Dan yang terakhir adalah kekurangan penekanan kepentingan penyelidikan dan pembangunan untuk faedah jangka panjang. Okey, kita pergi kepada cabaran dalaman penyelidikan dan pembangunan yang pertama, iaitu sumber kewangan yang terhad. Seperti kita ketahui, kos penyelidikan dan pembangunan adalah besar dan berisiko tinggi. Oleh itu, setiap syarikat hendaklah berfikir sedalam-dalamnya sebelum melakukan penyelidikan dan pembangunan. Selain itu, syarikat perlu mengeluarkan modal yang banyak di samping membiayai perbelanjaan bulanan syarikat yang sedia ada. Oleh itu, setiap syarikat hendaklah berfikir sebelum memutuskan untuk melakukan pendidikan dan pembangunan yang sangat penting untuk tempoh jangka masa panjang. Yang kedua adalah kekurangan infrastruktur. Kebanyakan kemudahan perlu diimport dari luar negara. Seperti mesin dan makmal kajian diperlukan untuk penyelidikan dan pembangunan. Dan kita ketahui mesin dan makmal ni memerlukan kos yang tinggi. Seterusnya, kekurangan tenaga mahir. Menurut Menteri Sumber Manusia Kulasegaran berkata, kurang pekerja mahir akan menjejaskan industri utama negara seperti industri kesihatan, industri pembinaan dan sebagainya. Dan telah direkodkan kira-kira 15,000 orang yang mengikuti program untuk meningkatkan kemahiran. Jadi di sini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia perlulah mahir dalam bidang tertentu untuk memudahkan proses penyelidikan dan pembangunan, dan syarikat tidak perlu untuk mengimport pekerja daripada luar kerana kos untuk membiayai tenaga mahir daripada luar sangatlah tinggi. Seterusnya, kekurangan kepentingan R&D untuk kepentingan jangka panjang, dan terdapat syarikat yang kurang prihatin terhadap kepentingan penyelidikan dan pembangunan. Mereka menganggap persaingan dari produk luar
tidak mendesak walaupun kualiti yang baik dan harga yang kompetitif. Baiklah, kita pergi pula kepada cabaran luaran. Cabaran luaran juga terbagi kepada 4, iaitu yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat, kedua, peningkatan persaingan, ketiga, perubahan citarasa pengguna yang pantas, dan yang keempat, peningkatan kos penyelidikan dan pembangunan. Untuk cabaran luaran, penyelidikan dan pembangunan, yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat. Teknologi dari negara barat lebih canggih berbanding di Malaysia dan teknologi ini semestinya memerlukan kos yang tinggi. Oleh itu, teknologi moden dari negara barat hendaklah diadaptasi dalam syarikat tempatan dalam mengejar kemajuan yang semakin sengit persaingannya. Okey, cabaran luaran yang kedua adalah peningkatan persaingan seperti kita dapat lihat dalam industri makanan segera iaitu KFC dan McDonald. Mereka akan mengeluarkan menu-menu yang telah diinovasikan untuk menarik perhatian penggemar makanan tersebut. Yang ketiga adalah perubahan citarasa pengguna yang pantas. Seperti kita ketahui, perubahan citarasa pengguna ni tidak boleh kita jangka. Oleh itu, syarikat hendaklah memenuhi keinginan pengguna kerana kuasa beli terletak di tangan mereka. Dan seandainya jika kita lihat pada masa kini, remaja lebih suka menikmati ayam goreng Korea, pengaruh daripada budaya K-pop itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peningkatan kos penyelidikan dan pembangunan. Hal ini kerana kekurangan dana dari kerajaan. Kerajaan di bawah lembaga hasil dalam negeri hanya akan memberikan insentif kepada syarikat yang benar-benar layak sahaja. Jika syarikat tersebut tidak memenuhi kelayakan yang telah ditetapkan, maka mereka tidak akan mendapat insentif dari kerajaan. Okey, baiklah, kita pergi pula kepada kesimpulan. Penyelidikan dan pembangunan bukan sahaja tertumpu kepada produk dan perkhidmatan sahaja, tetapi juga kepada pendidikan, pembangunan wilayah, industri 4.0 dan banyak lagi. Sememangnya, penyediaan dana dan insentif khas dari kerajaan banyak membantu syarikat dari segi kos penyelidikan dan pembangunan. Setiap cabaran hendaklah diatasi agar penyelidikan dan pembangunan dapat diteruskan bagi menghasilkan suatu produk yang inovasi. Itu sahaja daripada kami. Jika ada sebarang persoalan, sila ajukan dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.